Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puan Halimatun Sa'diah binti Bogal dari Sekolah Menengah Panglima Bukit Berantang akan menerangkan tajuk rumusan, iaitu soalan untuk Bahasa Melayu Ketah 2 yang memperuntukkan 30 markah, dan untuk menjawab soalan ini calon-calon dicadangkan menggunakan masa sebanyak 45 minit. Okey, seterusnya kita lihat dulu apa standard kandungan untuk menjawab soalan rumusan ni. Jadi kandungannya ialah 2.2 membaca untuk memahami makna perkataan, istilah serta ungkapan dan ayat dalam pelbagai bahan. Manakala untuk 3.3 iaitu menulis untuk melengkapkan maklumat dalam pelbagai bahan. Standard pembelajaran pula 2.21 iaitu membaca untuk mengenal pasti persamaan dan perbezaan maklumat daripada bahan dan sumber yang betul berbeza dengan menggunakan pelbagai teknik bacaan. Okey, 3.3.1 pula menulis untuk melengkapkan maklumat dengan membuat pertimbangan yang relevan dalam pelbagai bahan. Baik, itu ialah standard kandungan dan juga standard pembelajaran untuk menjawab soalan rumusan. Seterusnya kita lihat pula kriteria kejayaan. Okey, kriteria kejayaan yang pertama ialah membaca dan menilai membandingkan dua bahan teks yang berbeza dengan betul berdasarkan bukti yang terdapat dalam teks. Yang kedua, mengolah dan menghubung kait dua maklumat daripada pelbagai sumber bagi menghasilkan penulisan dan bahan grafik dengan menggunakan ayat yang gramatis. Okay, ini pula ialah langkah-langkah untuk menulis rumusan. Langkah yang pertama, kita perlu tentukan tema yang terdapat dalam bahan. Cara nak menentukan tema ialah melihat atau mencari perkataan yang paling banyak diulang dalam petikan. Okay, kemudian yang kedua, kita perlu kenal pasti semua fokus yang ada dalam petikan ataupun dalam bahan, iaitu dengan kaedah menggunakan kaedah KFC, iaitu mencari kesan, faktor ataupun ciri. Satu lagi ialah kaedah pukul langsi yang saya akan terangkan dalam slide seterusnya nanti. Okey, yang ketiga, kita perlu kenal pasti semua fokus daripada semua bahan, dan semua fokus ini nanti perlu ditulis dalam pendahuluan rumusan. Baik, bagi memudahkan calon untuk membezakan antara fokus-fokus soalan, mereka perlulah menggunakan pen penyerdah yang mempunyai warna berbeza. Okey, seterusnya, ini ialah kaedah yang kita boleh gunakan untuk mencari isi dalam petikan atau bahan grafik, iaitu kaedah bacaan cat. Okey, C bermaksud circle ataupun bulatkan kata kunci, ataupun kita akan bulatkan tema lah dalam jawab rumusan ni. Kemudian H ialah highlight, selah atau garisi idea penting. Kemudian A ialah asterisk. Jadi di sini kita gariskan juga idea penting, tapi menggunakan pen yang berbeza. Kemudian T, kita akan transfer maklumat yang kita peroleh tadi untuk menghasilkan rumusan. Kemudian T, teacher, merujuk kepada guru memberikan rumusan tentang rekod murid dalam borang. Jadi yang ni, T itu maksudnya kita akan lihat semula lah rumusan yang kita telah tulis. Jadi maksudnya kaedah bacaan cat ni cikgu perlu ubah suai untuk disesuaikan dengan cara untuk menjawab rumusan. Okay, ini ialah akronim bagi pukul langsi. Pu merujuk kepada punca. Kata sinonim dengan punca ialah faktor, sebab atau alasan. Ke ialah kesan. Yang sinonim ialah akibat, implikasi atau impak. Satu lagi ke merujuk kepada kekangan, iaitu masalah, halangan atau rintangan. Lang pula ialah langkah.
Yang sinonim ialah cara, usaha, tindakan atau kaedah. C pula merujuk kepada contoh atau ciri. Perkataan yang sinonim ialah kriteria, sifat atau bentuk. Okey, ini rumusan daripada maklumat yang diperoleh dari bahan, iaitu merujuk kepada tema ialah pelancongan, manakala fokus soalan yang terdapat dalam bahan ialah kepentingan, faedah, manfaat atau kebaikan. Yang kedua ialah langkah usaha, tindakan atau cara. Ini contoh petikan untuk rumusan. Jadi petikan ni dia akan beri dalam lingkungan 300 patah perkataan. Jadi calon mula-mula perlu mengenal pasti tema dahulu dengan membulatkan tema. Cara mencari tema ialah lihat perkataan yang berulang. Jadi di sini saya telah tandakan perkataan-perkataan yang berulang dalam petikan ini. Ini sambungan petikan, juga terdapat perkataan-perkataan yang berulang yang sama. Dan satu lagi kaedah ialah untuk mengetahui tema petikan ini, kita lihat kepada tajuk. Tajuk sumber ini diperoleh. Jadi tajuk di sini sumbangan sektor pelancongan. Jadi jelaslah di sini bahawa tema untuk petikan ini ialah pelancongan. Okey, ini ialah bahan satu. Lihat pula bahan dua. Bahan dua ialah bahan grafik tentang tahun melawat Malaysia 2020. Jadi di sini saya telah bulatkan temanya iaitu pelancongan. Baik. Seterusnya kita mencari fokus soalan. Jadi di sini saya telah tentukan fokus soalan iaitu kepentingan pelancongan. Kepentingan yang pertama, menjanakan pendapatan negara. Yang kedua, mengurangkan pengangguran. Yang ketiga, membuka peluang pekerjaan berangkai kepada rakyat. Yang keempat, kegiatan pelancongan yang aktif merupakan tarikan utama pelabur. Iaitu fokus satu, kepentingan ataupun faedah ataupun manfaat pelancongan. Okey, untuk fokus dua pula, iaitu langkah-langkah meningkatkan industri pelancongan. Okay, jadi untuk menjawab soalan langkah ni biasanya dia ada subjek subjek. Jadi di sini subjeknya yang pertama ialah kerajaan mempromosikan Malaysia sebagai destinasi pelancongan, dan yang kedua subjeknya ialah rakyat menunjukkan sikap mesra dalam menyantuni para pelancong. Jadi di sini saya telah gunakan pen penyerlah yang berbeza untuk membezakan fokus soalan antara kepentingan dan juga langkah-langkah supaya senang nanti apabila kita akan memindahkan maklumat ini ke dalam rumusan yang sebenar. Untuk bahan dua pula, saya telah tandakan juga dengan warna yang berbeza. Untuk fokus satu ataupun kepentingan pelancongan ialah keluaran dalam negara kasar meningkat dan guna tenaga dalam industri ini meningkat. Manakala untuk fokus dua, pelan langkah-langkah untuk meningkatkan industri pelancongan, pelan ekopelancongan kebangsaan dan juga kempen tahun melawat Malaysia. Yang ketiga, peruntukan sebanyak 90 juta kepada sektor pelancongan. Jadi untuk bahan ini juga saya gunakan warna yang berbeza. Ini ialah senarai isi-isi yang kita dah dapat daripada petikan dan juga bahan. Jadi di sini saya telah tuliskan siap-siap untuk pendahuluan. Pendahuluan mesti kita mulakan dengan rumusan membincangkan. Kemudian tulis fokus satu, sama ada faedah, manfaat ataupun kepentingan. Kemudian fokus dua, langkah, tindakan atau cara meningkatkan industri pelancongan ataupun tema di Malaysia. Okay, jadi ini ialah isi untuk bahan satu, ada 4 isi. Kemudian untuk fokus 2 ada 2 isi. Ini pula isi untuk bahan 2.
Fokus 1, impak ataupun kepentingan atau faedah pelancongan. Ada 2. Kemudian untuk langkah meningkatkan industri pelancongan ada 3 isi. Baik, untuk menulis kesimpulan, kesimpulannya kemudian kita letakkan subjek, ya, sama ada semua pihak, kerajaan, ibu bapa, masyarakat atau rakyat. Kemudian kata bantu ragam, hendaklah, perlulah, haruslah atau mestilah. Kemudian tindakan kita, ya, sama ada positif atau negatif. Ya. Kalau positif, contohnya bekerjasama, menyokong atau menggalakkan. Kalau negatif, mengelakkan, membendung, membasmi atau membantras. Kemudian yang tema tadi ialah pelancongan agar, ya, kita akan gunakan kata hubung sama ada agar, supaya, demi, untuk atau bagi. Kemudian baru apa kita punya tindakan ataupun kesan ataupun cadangan daripada tindakan kita yang sebelum kesimpulan tadi itu. Baik. Seterusnya, ini ialah rangka untuk menulis rumusan, ya. Jadi di sini telah diisikan maklumat untuk pendahuluan. Jadi pendahuluan rumusan membincangkan kepentingan pelancongan dan langkah-langkah meningkatkan industri pelancongan di Malaysia. Jadi jika anda memasukkan 2 fokus, maksudnya telah dapat 2 makalah di sini. Ya. Manakala untuk isi, ya, isi mesti dinyatakan sebanyak 8 isi. Oleh kerana bahan kita ni tadi terdapat 2 fokus, iaitu fokus pertama kepentingan pelancongan, fokus kedua langkah meningkatkan industri pelancongan. Maksudnya kita perlu masukkan 4 untuk kepentingan pelancongan ataupun 4 untuk langkah. Ataupun kita juga boleh letakkan 6 untuk kepentingan pelancongan dan 2 untuk langkah. Jadi di sini isi yang penting kena ada 8 isi yang diambil dari semua bahan. Ya. Mesti penyataan isi dari semua bahan ataupun kedua-dua bahan yang kita yang telah diberi tadi, ya. Baik, jadi selepas itu barulah kita tulis kesimpulannya. Ya, kesimpulannya semua pihak harus bekerjasama memajukan industri pelancongan agar industri pelancongan terus meningkat. Ya. Jadi untuk tema pelancongan mesti ditulis sebelum agar. Ya, sebelum agar barulah calon akan mendapat penutup 2 markah penuh. Ya. Jadi markah untuk isi ni ialah 16 markah, sebab tu kena ada 8 isi untuk fokus soalan. Okey, ini pula ialah contoh rumusan yang telah lengkap, iaitu sebanyak 4 perenggan. 1 perenggan pendahuluan, 2 perenggan isi dan 1 perenggan penutup. Jadi sebenarnya isi ni bergantung kepada berapa fokus soalan, yang ada dalam petikan ataupun bahan grafik. Jadi sebenarnya kenapa perlu kita buatkan pemerengganan sedemikian, ya? Sebenarnya yang ini ialah untuk memudahkan pemeriksa menyemak fokus-fokus soalan yang kita dapat daripada bahan. Jika kita buat pemerengganan, senang untuk dikenal pasti dan senang untuk melihat isi. Okey, setelah habis menulis, calon mesti menyemak semula rumusan. Kemudian calon mesti memastikan tiada kesalahan ejaan ataupun tanda baca dan ayat itu lengkap. Setelah itu barulah calon kira jumlah patah perkataan. Untuk mengira patah perkataan, perkataan yang dikira sebagai satu, contohnya kata ganda. Di sini saya bagi contoh langkah-langkah sebagai satu patah perkataan. Kemudian kata depan di atau ke, contoh di Malaysia ini ialah satu patah perkataan. Satu lagi contoh ialah kata nama khas, keluaran dalam negara kasar, juga satu perkataan.
Jadi setelah dikira, calon akan menulis berapa patah perkataan dalam rumusan ini di bawah sebelah kanan, petikan. Jadi yang penting di sini rumusan anda mesti tidak melebihi 120 patah perkataan seperti yang dinyatakan dalam arahan soalan. Jadi setelah habis menyemak, maka lengkaplah rumusan anda. Jadi sebagai penutup bicara, cikgu sarankan supaya calon-calon SPM membuat latihan yang bersungguh-sungguh untuk menjawab soalan rumusan ini, sebab soalan rumusan ini memperuntukkan markah yang agak banyak, iaitu 30 markah. Jadi sebagai mengakhiri perbincangan saya ini, saya mendoakan supaya murid-murid SPM pada tahun ini berjaya dengan cemerlang dan teruskan belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.